Jadi tajuk hari ini, ayat besarnya adalah ini. Surah Fussilat ayat 53. Jambatan Quran dan Sains. Ini ayatnya. Yang menampakkan akhirnya Quran dan Sains harmoni. Quran dan Sains harmoni. Apa dia? Surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai ke hujung ayat. Maksud, berarti maksud akan kami tunjukkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran kami di segenap ufuk alam, di segenap penjuru alam, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas pada mereka Quran itu benar. Nampak? Nampak tak jembatannya? Kami akan tunjuk bukti kebenaran kami di ufuk alam. Kajilah alam, di ufuk alam, kaji. Tengok alam. Bukti kebenaran kami ada di alam, kaji. Dan dalam diri mereka sendiri, kata Imam Ibn Kathir, kaji organ-organ dalam badan, kaji. Kaji apa yang kamu nampak di ufuk alam, bintang, galaksi. Kaji apa yang dalam diri kamu sendiri dengan organ-organ, dengan sistem-sistem. Kaji sampai bila? Hatta sehingga yatabayyana lahum anna, sehingga terbukti pada mereka, sehingga terbukti, kaji hingga terbukti Quran benar. Di kajian kamu membuktikan Quran benar. Itu jabatan. Kita nak kaji alam guna apa? Guna kaedah sains. Nak mengkaji alam hari ini guna kaedah sains. Penemuan membuktikan Quran benar. Jadi menggunakan sains untuk membuktikan Quran benar dirangsang oleh ayat ini. Ada setengah ustaz kata tak boleh Quran dikait dengan sains. Kita hormat pendapat itu, tetapi kita ada ayat yang menolak pendapat ustaz-ustaz itu. Menghormati bukan mestinya kita ikut. Nak faham lagi maksud ayat, tak boleh mengagak-agak. Tak boleh kata saya rasa. Nak rasa pergi Melaka, minum coconut shake. Ataupun makan mie bodoh, terkena kat Melaka. Tafsir. Apa rujukan Dr. Daniel? Syekh Syed Hawa dalam kitab tafsir Al-Asas di Tafsir. Apa kata Syekh? Mentafsir ayat tadi. Jika cuba follow apa Syekh kata. Ini terjemahan dalam kitab dalam bahasa Arab. Jika manusia melihat segenap penjuru alam dan dalam diri mereka sendiri, mereka akan melihat sesuatu yang membenarkan Al-Quran. Apabila apa yang mereka lihat dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam Quran, mereka akan meyakini Quran sebenarnya datang daripada Allah. Jadi mengaitkan penemuan sains yang berkaitan dengan penemuan di ufuk alam dengan Al-Quran bukan suatu yang salah. Dirangsang oleh ayat 53 surat Fussilat. Sekaligus Quran dan sains harmoni ataupun tidak? Memang harmoni, tapi dengan satu peringatan. Hendak mengaitkan Quran dengan sains tak salah, tetapi hendaklah menggunakan metodologi yang betul. Tak boleh sembrono, tak boleh cut and paste, begitu-begitu ya, tidak. Dia ada adab. Maka kitab Al-Asas di Tafsir, kalau baca buku-buku saya banyak merujuk pada kitab ini. Kitab tafsir ini oleh Syekh Syed Hawa. Dan juga kitab dalam bahasa Arab tentang ulumul Quran. Bagaimana kita faham Quran? Ilmu tentang bagaimana kita faham Quran, tajuk besarnya ulumul Quran. Saya banyak menggunakan kitab ulama Syria, iaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kitabnya yang agung tentang ulumul Quran bertajuk At-Tibyan fi Ulumil Quran. Syekh ini mengatakan
mengaitkan Quran dengan sains tidak salah. Konklusi saya ialah mengaitkan Quran dengan sains memang tidak salah, dirangsang oleh ayat ini dan diperkembangkan oleh para ulama. Nama-namanya antaranya telah saya sebut yang menampakkan Quran dan sains hubung jalinnya harmoni. Okey? Clear? Dah sentuh tajuk, boleh balik ni? Okey, contoh. Nak habis dah. Alhamdulillah. Contoh. Satu contoh ya. Asal usul besi. Asal usul besi. Ini saya ambil dari video dokumentari Kanada Jepun tentang asal usul besi. Kemudian kita edit di depan. Kita kata penemuan orang Barat dan Jepun ini berkait dengan ayat. Itu kita tambah. Ini tambahan kita. Surah Al-Hadid ayat 25. Al-Hadid apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Besi kan? Pelik kan? Tema dalam Quran salah satunya besi. Kita ingat tema dalam Quran petunjuk, syurga, neraka, malaikat, Allah, Rasul, Furqan, Hidayah. Tiba-tiba besi. Ada satu surah tema dia besi. Nak cakap apa? Macam buku sains. Tapi Quran bukan buku sains. Tema dia besi. Pelik. Ini menarik. Al-Hadid. Dalam ayat 25 Allah sebut tentang besi yang merupakan tema surah ini. Di tengahnya, saya nak ambil yang tengahnya saja. Apa dia? Wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. Dan kami turunkan besi. Wa anzalna, anzalna bahasa Arab apa dia? Anzalna, anzalna bahasa Arab apa dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalna apa dia? Kami turunkan, kami menurunkannya. Anzalna, kami menurunkannya. Kami menurunkan apa? Wa anzalna hadid. Dalam ayat ini kami yang menurunkan besi. Maksudnya besi diturunkan. Macam wa anzalna minas samaa'i ma'a, wa anzalna minas sama', dan kami turunkan dari langit ma'a, air hujan. Maksudnya apa? Anzalna juga turun dari atas. Bersebut anzalna turun dari atas. Maka besi dia turun maksudnya dari atas. Maksud kata besi tak pernah ada di bumi. Ayat ini mengisyaratkan besi tak pernah ada di bumi. Dia diturunkan ke bumi, baru ada. Nak faham ayat ini, kena faham sains. Itu harmoninya Quran dan sains. Nak faham ayat ini, kena faham sedikit tentang sains. Baik. Nak menghasilkan besi, paling kurang dia kena mencecah suhu tertentu. Nak menghasilkan besi, suhu kena betul. Suhu yang diperlukan untuk menghasilkan besi berapa? Berapa? 10,000? 20,000? Jawapannya ialah ratusan juta darjah Celsius. Lagi sekali, ratusan juta darjah Celsius. Itu suhu untuk menghasilkan besi. Ratusan juta darjah Celsius. Suhu di bumi paling tinggi kat mana? Di dalam, di pusat bumi. Earth core. Di pusat bumi. Pusat bumi suhu paling tinggi di bumi. Berapa suhunya? Paling tinggi pun lebih kurang 700
darjah Celsius. Yang diperlukan ratusan juta darjah Celsius. Suhu di pusat bumi 7,000, rendah. Maka jelas besi tak dapat dihasilkan dalam bumi. Mungkin besi dihasilkan oleh bintang yang dekat dengan kita bernama matahari. Rupa-rupanya saintis mengkaji suhu paling tinggi di matahari ialah 20,000 darjah Celsius. Tak sampai juta. Jadi besi tak mampu dihasilkan di bumi, besi tak mampu dihasilkan di matahari. Dihasilkan di mana? Di langit. Di langit ini dimaksudkan, di langit saintis mengkaji ialah bintang-bintang lebih besar berbanding matahari. Bintang-bintang lebih besar bermaksud suhu dalamnya mampu mencecah ratusan juta darjah Celsius. Disitulah besi terhasil dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan 4,5 bilion tahun terdahulu, cerita lama. Dan 4,5 bilion tahun terdahulu, bintang yang menghasilkan besi ini, bintang besar yang menghasilkan besi ini telah meledak. Dan begitulah kisah tentang bintang-bintang. Dia ada jangka hayat. Macam manusia ada tarikh mati, bintang pun ada tarikh matinya, jangka hayatnya. Bila sampai ke tarikh mati, sampai ke penghujung jangka hayat bintang ini, dia akan meledak. Ledakan itu dipanggil sebagai supernova. Itu supernova. Super, S-U-P-E-R, Nova, N-O-V-A, supernova. Sedap kan? Dapat anak perempuan bagi nama Siti Supernova. Okay. Dia ada orang sains. Dia duduk baca Papa Dor punya kat dapur. Saya tengok perempuan otak sains, bukan otak Papa Dor. Maka bintang besar ini meledak dengan ledakan yang saintis panggil sebagai supernova. Kesan ledakan itu bongkah-bongkah besi berterbangan di angkasa raya. Dan 4,5 bilion tahun terdahulu, satu bongkah besi yang besar berlanggaran dengan bumi. Wa anzalnal hadid. Begitulah besi turun ke bumi. Sadaqallahul azim. Benar kalam Allah. Harmoni dalam sains dan Quran. Harmoni. Metod yang betul. Sebab itu bila saya buat tafsir di setiap minggu di Pulau Pinang, saya namakan tafsir saya tafsir kontemporari. Bila sampai ke ayat tentang alam, saya kata boleh kita kaitkan dengan sains, tapi dengan redakan kitab-kitab. Kitab saya sebutkan tadi, supaya kita tak terbabas dengan sains kita. Tafsir kita ada adab dia, adab, metod, bukan sembrono, tak boleh. Redakan kitab ada. Bahasa Arab kata ini apa, anzalna apa dia, hadid apa dia, kena selari dengan maksud yang sebenar dalam bahasa Arab, tak bercanggah dengan ijma' dan sebagainya. Di Quran dan sains harmoni. Tapi jika ada ulama mengatakan dia tak bersetuju Quran dikaitkan dengan sains, kita hormat. Tapi kita ada hujah oleh Quran, oleh ulama juga yang mengatakan tidak salah, tapi menggunakan metod yang betul. Jika ada yang tak bersetuju, tak payah berkelahi. Sebab ada khilaf, ada pandangan. Pandangan kita yang mengatakan sains harmoni dengan Quran ada asas, ada rodokan, bukan sembrono. Okey. Dan akhirnya kemuncaknya ialah sains boleh membawa kepada Tuhan. Ini ketika saya remaja saya baca nusuk ini, saya simpan ni. Tengok tahu apa? Julai 20, 1998.
Ini saya sayang sungguh newsweek ini. Newsweek ini tajuknya Sains Membawa pada Tuhan. Menceritakan orang barat yang saintis, ramai yang etis. Dia pakar sains tapi menolak Tuhan. Dia kaji sains dan dia mengatakan there is no God. Tapi akhirnya semakin dia mengkaji, mendalami sains, akhirnya dia menyadari terlampaulah kompleks alam ini. Di tengah-tengah kompleksitinya, dia sistematik. Macam otak kita. Macam otak kita. Otak kita ada 100 bilion sel. Sel kecil. 100 bilion. Tapi ketika bayi di peka awal, otak sedang menjadi, sel-sel ini tahu tempat dia di mana. Yang bahagian penglihatan disusun kat belakang. Yang bahagian pendengaran dia susun kat tepi. Yang bahagian decision making, bahagian sel otak, bahagian decision making, membuat keputusan mana baik, mana buruk, duduk depan sekali, frontal. Mana sel tu tahu tempat dia? Siapa ajar dia? Otak ni begitu kompleks. Nak faham penagih dada, nak faham otak penagih ketua, nak kena kaji otak. Nak faham otak pembunuh, pembunuh bersiri, hanya bab otak. Apa berlaku dengan otaknya sehingga dia membuat keputusan jahat macam tu? Dia daripada otak frontal, dia kaji otak frontal, membuat keputusan. Pendengaran di sini, penglihatan di sini, begitulah seterusnya. Sel-sel yang jumlahnya lebih kurang 100 bilion ini tahu mengambil tempat dan tahu fungsinya di tempat itu. Siapa ajar dia? Dia begitu kompleks tapi begitu sistematik. Sama dengan alam ini, begitu kompleks tapi begitu sistematik. Maka Newsweek wawancara, interview saintis-saintis yang ini, mereka berkata semakin kami mengkaji alam yang kompleks tapi sistematik, semakin kami rasa mesti ada Tuhan. Maka tajuk besar Newsweek Julai 20, 1998 ialah Science Finds God. Sebab itu bila Quran dikaitkan dengan sains, memang boleh membawa kepada God, Allah. Dr. Maurice Bucaille masuk Islam, Gary Miller masuk Islam, Jeffrey Lang masuk Islam, ramai lagi masuk Islam di penjuru Quran dan sains. Tajuk buku Dr. Gary Miller yang mengagumkan saya, Dr. Gary Miller dari Kanada masuk Islam, buku dia, saya tak sebut nama buku kan. Tajuk buku Dr. Gary Miller, boleh buka, boleh download free, diizinkan download free. Tajuk bukunya The Amazing Quran. The Amazing Quran. Itu antara sebab dia perlu Islam. Quran amazing, Quran menakjubkan, dan dia takjub di penjuru saintifik. Sebab dia saintis, dia pakar matematik. Dan Quran dikaitkan dengan sains, diizinkan agama dan boleh membawa kepada Tuhan, seperti mana berlaku pada Dr. Gary Miller, Maurice Bucaille dan ramai lagi, insyaAllah. Sebab itu di Malaysia kita dalam sebuah masyarakat majmuk. Kita tahu ramai orang bukan Islam di Malaysia. Tugas kita bukan mencerca mereka, bukan mengutuk agama mereka, tetapi menyampaikan kepada mereka keindahan Islam, terutama keindahan Al-Quran. Bagi mereka faham tentang Al-Quran. Kami di Pulau Pinang, ramai di Pulau Pinang non-Muslim. Kami wujudkan sebuah pertubuhan IPSI, Islamic Propagation Society International. Ada sebuah masjid
heritage di Pulau Pinang, Masjid Kapitan Kelin. Setahun sekali ada hari heritage, masjid dibuka pada pelancong orang bukan Islam. Sila masuk masjid. Kami, you are welcome. Tapi masuk bukan begitu, bukan masuk begitu-begitu. Kita bersama mereka. Hari heritage, masjid ini di kawasan heritage, you all are welcome. Ramai non-Muslim datang. Dan apa kita buat? Kita cerita keindahan Islam. Kita tunjuk Al-Quran. Kita cerita isi Quran. Dan ada yang masuk Islam. Yang jelas bila masuk masjid, ada yang datang pagi, petang datang, bawa seluruh keluarga dia. Orang non-Muslim, mereka nak mengenali Islam tapi takut nak minta, takut. Takut kita marah juga. Sebab itu hari ini kita penghukum, lebih banyak menghukum daripada berdakwah. Islam yang indah terlindung sebab perangai kita yang tak indah. Islam indah, tapi pengikut Islam tidak indah. Saya pernah bercakap di Sabah. Seorang pakcik dengar ceramah saya. Pakcik, habis ceramah dia pun terketar-ketar datang. Cucu dia pegang dia. Dr. Daniel, can I speak to you please? Saya pun tengok, Uncle, you stay there, I'll come to you. Uncle, stay there please, I'll come to you. Dia nak cakap dengan Dr. Daniel. Saya tunggu ke kursi, siapa pergi? Yes, Uncle, what can I do for you, Uncle? Di Sabah. Dr. Daniel, can I say something to you please? Doktor, saya nak sebut satu kat you, boleh tak? Please, Uncle, please. Islam, the product is good. The salesmen are bad. Saya sebab, ya Allah, cantiknya ungkapan pakcik ni. Saya perlu baca, Allah bless you. Saya tak tahu dia Muslim ataupun tidak. Saya kata Allah bless you. Tahu apa dia kata? Produk nama Islam baik, penjualnya teruk. Yang tukang jual tu siapa? Kita. Kutuk orang cucu, orang akhlak bodoh. Kemudian nak bagi tahu, masuklah Islam, agama indah. Sorry lah bro. That's what happened now. Media sosial dah kutuk, khinzi ke orang. Itu kerja kita. Kemudian kita beritahu, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Oh boleh. Nak tergelak. Orang yang macam tu, siapa teringin masuk Islam? Pakcik ni cakap betul. Produk nama Islam sentiasa cantik. Pembawa dia ni yang teruk. Kalau kita fokus nak bawa pada Islam, insya-Allah dengan perangai kita, akhlak kita, di samping menyampaikan ilmu cara baik tentang Quran, saintifiknya Quran, insya-Allah. Di luar negara ramai orang masuk Islam sebab nampak semua ini. Di Malaysia very slow. Mari kita kaji mengapa di Malaysia orang masuk Islam very slow. Salah kita besar kemungkinan. Okey. Nah, habis dah, boleh makan dah, kau nak shake. Okey. Boleh baca buku Dr. Daniel untuk lebih faham lah. Dia bukan suruh beli, suruh baca. Nak baca kena beli. Penutupnya mesti tajuk ni. Dr. Daniel tak akan balik kalau tak sebut tajuk ni. Di TV, antara ungkapan yang sering saya sebutkan bila sebut Quran dan sains, penutupnya apa saya kata? Ladies and gentlemen, please listen. Science is good, but science is not everything. Ladies and gentlemen, please listen and focus. Science is good, but science is not everything. Ada understand tak?
Maksudnya sains penting, tapi sains bukan segala-galanya. Itu mindset Muslim. Orang Barat yang ateis tolak Tuhan, dia kata science is everything. Wow. Maka lahirlah, saya harap Profesor sahabat saya lepas ni akan bincang tajuk ni. Maka lahirlah scientism. Saya tak sentuh, saya sebut ya. Harap Profesor Yusof akan sentuh. Scientism. Scientism ialah apa-apa yang tak boleh dibuktikan dengan cara sains ditolak. Apa-apa yang tak boleh dibuktikan secara sains ditolak. Sesat tu, sesat. Saya bukan nak kata tak boleh, saya nak kata sesat. Sebab itu dalam Islam kita tolak kenyataan saintism. Sebab apa? Sebab contoh dalam Quran surah Al-Baqarah, bila Allah sebut tentang orang bertakwa, Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim ayat 2. Ini kitab tiada keraguan tentangnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Ayat 3, awalan ayat 3, apa dia? Ciri pertama orang bertakwa, ciri nomor wahid orang bertakwa, apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara yang gaib. Beriman dengan perkara yang gaib yang sains tak bisa faham. Beriman dengan syurga, sains nampak ke syurga. Beriman dengan malaikat, sains nampak ke malaikat menggunakan Hubble teleskop? Tak. Kita beriman dengan benda gaib bukan sebab sains, sebab dalil Quran dan Sunnah. Jadi sains penting, tapi sains bukan segala-galanya. Sebab sains tak bisa faham alam gaib. Maka kita menolak saintism. Selepas ini saya Prof beliau di universiti tengok ada pensyarah yang sudah beriman dengan saintism. Kami bincang bab ini satu ketika. Bahayanya hal ini jika masuk ke otak profesor sains di universiti. Jadi sains ada keterbatasan. Okey? Science is not everything. Nak bincang ruh pun sains tak faham. Saya pernah dihalakah di TV. Bagi makna bertanya, Dr. Daniel, orang sains apa dia kata bab roh, orang mati roh keluar, apa dia kata? Nak bincang bab tu pun sains terkapa-kapa. Nak berbicara tentang benda gaib. Sebab sains tak pernah nampak roh, tapi it is there, it is there, it has to be there. Sains terkapa-kapa dengan saintismnya dalam aspek roh. Okey. Jadi alhamdulillah saya sampai ke penghujung. Semoga mencapai matlamat. Jadi rumusannya, sains dan Quran harmoni. Ayat rujukan besar ialah surah Fussilat ayat 53. Dalam ayat itu Allah menyuruh kita mengkaji ufuk alam dan dalam diri kita sendiri sehingga terbukti isi Al-Quran benar. Sekaligus penemuan sains berkaitan alam dikait dengan Al-Quran tidak salah. Tapi kata Syekh Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir, hendaklah menggunakan metodologi yang betul. Dan kemuncaknya, sains penting, tapi sains bukan segala